Saya Puan Ting Heling. Tajuk kajian saya ialah literasi PBL, PBD dan kebak dalam pengajaran dan pembelajaran novel. Sebelum itu ingin saya jelaskan definisi mengenai literasi yang merupakan salah satu pemilihan diksi dalam tajuk kajian saya. Secara umumnya, literasi didefinisikan sebagai kemahiran. Walau bagaimanapun, jika kita meneliti secara mendalam dengan berpantukan kepada baris panduan yang diberikan oleh UNESCO, literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengakses maklumat, menganalisis maklumat dan mengasimilasi maklumat. Soalan kebak novel dikemukakan sejak tahun 2019 dalam format baharu PD3. Bahagian aspek seni bahasa merupakan satu komponen sastera yang amat penting dalam bahasa Melayu. Jelaslah bahawa penghayatan karya sastera diberi pendekatan oleh PPM dalam penggubalan DSKP yang terbaharu. Dalam peperiksaan PT3, soalan ini diperuntukkan sebanyak 10 markah. Walau bagaimanapun, kajian ini akan mempertimbangkan perkembangan pelajar secara holistik dengan mempertimbangkan tahap penguasaan mereka. Pendekatan inovasi yang digunakan dalam kajian ini merangkumi gabungan konsep PBL, PBD dan juga kebak. Medium inovasi yang digunakan dalam kajian ini merangkumi virtual classroom, YouTube dan sebagainya. Literasi bacaan sebenarnya merupakan salah satu subtopik daripada domain utama PISA. Dalam domain utama PISA, penekanan kebak diberikan. Raja ini jelas menunjukkan hubung kait antara domain kognitif dengan domain aspek bacaan. Umum kita ketahui bahawa taksonomi belum memberi penekanan kepada 6 tahap kognitif. Tahap kognitif yang tinggi bermula dengan mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Keempat-empat aras ataupun tahap kognitif tinggi ini telah dihubungkan dengan domain aspek bacaan yang diberi penekanan dalam domain PISA. Raja ini jelas menunjukkan hubung kait antara tugasan, teks dan aspek bacaan. Pelaksanaan proses kajian ini menunjukkan hubungan hubung kait yang ketara antara tugasan, teks dan aspek bacaan. Konsep 5W1 Hirsch merupakan konsep yang diberi penekanan dalam aktiviti PDP sepanjang proses pelaksanaan kajian ini. Objektif kajian menunjukkan hubung kait yang ketara antara PBL, PBD dan juga kebak. Objektif yang pertama berfokus kepada PBL iaitu menguji keberkesanan proses PBL membawa kepada hasil ciptaan pelajar. Objektif yang kedua berfokus kepada PBD untuk mengenal pasti sejauh mana tahap penguasaan pelajar terhadap topik ini selepas golongan PBL dilaksanakan. Objektif yang ketiga pula merujuk kepada kebak bagi menguji keberkesanan teknik bacaan hebat membantu pelajar menganalisis bahan dan mengaplikasinya untuk dijadikan jawapan. Hasil daripada objektif kajian maka terbentuklah persoalan kajian seperti yang dipaparkan. Persoalan kajian yang dipaparkan akan terjawab dalam bahagian analisis data nanti. Sasaran responden kajian ini meliputi 20 orang pelajar tingkatan 3K SMJK Nanghua. Mereka merupakan kumpulan pelajar yang penguasaan mereka baik dan kategori kelas yang cemerlang antara 12 kelas yang terdapat di SMK Nanghua. Instrumen kajian berbasiskan pada model Chemist and McTaggart 1988. Langkah yang pertama, pengkaji telah melakukan pemerhatian. Langkah yang kedua, analisis dokumen dilakukan oleh pengkaji. Langkah yang ketiga, aktiviti kebak PDP guru dengan menggunakan alat kebak, anekdotal, notes dan juga exemplar. Manakala langkah yang keempat berfokus kepada aktiviti kebak PDP murid yang menggunakan alat teknik bacaan 5W1 Hirsch Go Fishbone. Langkah yang kelima, pengkaji telah menganalisis data yang telah diperoleh
dan langkah yang terakhir rumusan telah dilakukan. Raja ini menunjukkan pemetaan konsep kajian. Melalui pemetaan konsep kajian ini, kita dapat melihat secara keseluruhan pelaksanaan kajian ini. Kajian ini dimulakan dengan tugasan yang pertama, iaitu guru memberikan tugasan kepada pelajar dengan menerangkan tugasan melalui persoalan-persoalan yang ditimpulkan oleh pihak guru untuk menimbulkan rangsangan agar pelajar dapat menganalisis soalan dengan pemikiran aras tinggi. Untuk tugasan yang kedua, dalam bahagian ini, teknik bacaan 5W1 Hertz dan juga alat kebak seperti anecdotal notes dan juga assembler telah digunakan semasa pelaksanaan tugasan yang kedua. Tahap taksonomi Bloom yang ketiga dan keempat iaitu menganalisis dan mengaplikasi. Tahap yang kelima dan keenam menilai dan mencipta turut diterapkan dalam tugasan yang kedua. Seterusnya kita teruskan kajian dengan tugasan yang ketiga. Tugasan yang ketiga pelaksanaannya secara berulang dalam bentuk yang sama seperti tugasan yang kedua untuk mengukuhkan lagi tahap pemahaman dan tahap ingatan pelajar. Pada akhir pelaksanaan kajian ini, pelajar dapat menghasilkan slide interaktif PPT yang merupakan hasil perbincangan kumpulan masing-masing, dan ini merupakan satu inovasi yang dihasilkan oleh pelajar. Garis masa menunjukkan proses pelaksanaan kajian ini. Pada bulan September 2021, guru telah melakukan pemerhatian atas hasil kerja pelajar. Dan guru mendapati bahawa terdapat masalah semasa pelajar menjawab soalan kebak novel. Pada bulan yang sama, pengkaji telah mereka cipta tugasan yang pertama dan diedarkan kepada pelajar. Penerangan diberikan. Pada bulan Oktober 2021, tugasan yang kedua telah diedarkan kepada pelajar. Sebaik sahaja penyelesaian tugasan yang kedua, maka tugasan yang ketiga disusuli. Pada bulan September hingga November 2021, antara tindakan yang telah dilakukan oleh guru ialah memilih hasil karya pelajar yang cemerlang, menggunakan anecdotal notes untuk mencatat TP pelajar. Go Fishbowl digunakan untuk memilih antara hasil karya yang cemerlang untuk dipaparkan dan dicontohi oleh pelajar. Okey, seterusnya, slide digital telah dihasilkan oleh pelajar atas inovasi dan kreativiti masing-masing. Untuk menginovasikan pelaksanaan kajian, saluran YouTube telah digunakan. Begitu juga dengan virtual classroom untuk menghimpunkan bahan-bahan yang diperlukan sepanjang pelaksanaan proses kajian. Paparan ini merupakan antara lembaran kerja yang telah disediakan secara digital untuk pelajar. Berikut merupakan rekod proses pelaksanaan sepanjang kajian. Ini merupakan himpunan hasil kerja pelajar dalam bentuk himpunan link Google Drive. Paparan hasil kerja pelajar ini merupakan hasil perbincangan kumpulan masing-masing. Senarai semak ciri-ciri PBL telah disediakan oleh pengkaji untuk menyemak sama ada proses pelaksanaan kajian memenuhi ciri-ciri penetapan PBL. Paparan ini juga dapat menjawab persoalan adakah keberkesanan proses PBL membawa kepada hasil ciptaan pelajar. Begitu juga dengan persoalan kebak, sejauh mana keberkesanan teknik bacaan hebat membantu pelajar menganalisis bahan dan mengaplikasikannya untuk dijadikan jawapan. Jadual ini menunjukkan perbandingan tahap penguasaan setelah pelaksanaan tugasan 1, tugasan 2 dan tugasan yang ketiga. Raja ini jelas menunjukkan terdapat peningkatan yang ketara dari aspek tahap penguasaan pelajar setelah pelaksanaan tugasan 1, tugasan 2 dan tugasan yang ketiga.
persoalan PBD dan kebak yang telah ditetapkan sebelum ini turut terjawab melalui hasil dapatan ini. Sekian sahaja pembentangan saya pada kali ini. Terima kasih semua.